Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini adalah episod akhir, bab akhir ulasan buku khusyuk dalam solat, iaitu kita masuk kepada bab 30. Jadi kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita kemudahan, kerahmatan untuk dengan izinnya untuk meneruskan kuliah ini sehingga akhir. Jadi Ustazah hanya masuk dalam YouTube ni hanya dari bab 25 begitu saja. Bab-bab sebelumnya adalah kita buat secara online, secara Google Meet. Jadi yang ada sekitar bab 20 lebih sahaja. Jadi minta maaf lah, itu sahaja yang ada. Jadi sahabat yang rasa nak detail penerangan yang lanjut, maka belilah buku. Di Shopee ada khusyuk dalam solat, karangan Tuan Guru ni Abdul Aziz rahimahullah taala. Harganya ialah RM20, RM20. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salata wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Surah Al-Baqarah ayat 110, maksudnya dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ini peringatan yang Ustazah petik daripada surah Al-Baqarah ayat 110. Gesaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendirikan solat dan tunaikan zakat bagi yang mampu, bagi yang cukup nisab, dan kita hendaklah melakukan kebaikan. Hidup kita ni sementara Allah beri kita nyawa, maka usahakanlah kita buat kebaikan. Kebaikan untuk diri kita dengan ibadah-ibadah khusus, dan juga kebaikan untuk orang lain dengan membantu orang lain, dengan dakwah, dengan melapangkan kesusahan orang lain dan sebagainya. Dan Allah janjikan tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kita mesti ingat Allah bersifat basir, Jadi Allah menampak, Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan kepada kita kesan solat, di mana bukan sahaja kita menyadari pemerhatian Allah kita semasa solat, tetapi juga menyadari bahawa seluruh aktiviti kehidupan kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pastikan apa yang kita buat di dunia dari bangun pagi sehingga tidur, yang berbentuk muamalah seharian ini, hendaklah kita buat dalam bentuk yang Allah redha, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ambil sedikit ayat Al-Quran, Jadi seterusnya kita akan lihat kepada bab 30. Tajuk dia dari hati ke hati. Tajuk dia dari hati ke hati, muka surat 143. Bab 30 ini adalah merupakan temu bual Tuan Guru ni Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dengan Anwar Bakri Harun, dengan seorang penemu ramah
Dia bertanya beberapa soalan dengan Tuan Guru mengenai bab solat dan dijawab oleh Tuan Guru. Jadi sama-sama dari hati ke hati ni kita cuba baca soalan dan kita bincang jawapan yang diberi oleh Tuan Guru daripada soalan-soalan yang dikemukakan. Muka surat 143. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Soalan pertama yang diajukan oleh Anwar Bakri ini. Solat sering dikaitkan dengan tiang agama. Tegak solat di kalangan umat, maka logiknya tegaklah Islam. Untuk itu, kita cuma bina umat yang bersembahyang saja. Yang lain-lain itu akan terbina dengan sendirinya. Jadi, ditanya oleh ditanya oleh wartawan ni, kalau ikutkan bila kita sembahyang, siang solat ini tiang agama. Jadi apabila kita melakukan solat dengan logiknya Islam akan tertegak. Tapi kita lihat kita cuma bina umat yang bersembahyang, yang lain tu akan terbina dengan sendirinya. Itulah sepatutnya. Bila solat maka yang lain akan terbina mengikut syariat Islam. Jadi jawapan Tuan Guru, sudah lama kita sembahyang tapi nampaknya mungkar juga tidak berkurangan. Ramai orang sembahyang kat negara kita ni orang Islam kan, tapi mungkar masih berlaku. Adakah kerana masih ramai lagi yang tidak sembahyang atau sudah ramai yang sembahyang tetapi tidak khusyuk dalam solat? Ini ditanya oleh Tuan Guru. Adakah masih ramai tak sembahyang ataupun ramai sembahyang tapi tidak khusyuk? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu, was-salatu imaduddin. Solat itu adalah pada waktunya. Barang siapa meninggalkan solat maka tiadalah agama baginya, dan solat itu merupakan tiang agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menurut pengarang, dia kata hadis ini dhaif, namun maksudnya sahih, disokong oleh ulama hadis. Daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Jadi disebutkan hadis riwayat At-Tirmizi, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya solat dan kemuncaknya adalah jihad. Hadis ini pula menunjukkan segala urusan pokok urusan adalah Islam, tiangnya solat, dan kemuncak apa yang ada dalam Islam itu ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, hadis yang tadi yang disebut dhaif ini tapi maksudnya sahih ini, yang disebut ialah solat pada waktunya. Barang siapa meninggalkan solat maka tiada agama baginya, dan solat itu merupakan tiang agama. Solat ni adalah tiang agama. Jadi disebutkan di sini bahawa solat ni yang merupakan tiang agama. Jadi sepatutnya orang yang melakukan solat hendaklah dia melaksanakan urusan Islam yang lain. Dan Tuan Guru Ustazah cuba ringkaskan, ringkaskan di mana Tuan Guru memberi ibarat ataupun perbandingan, iman ni adalah tiang seri dalam sebuah kemah bulat. Dan khemah tidak akan terjadi dengan hanya sebatang tiang. Kita tengok orang pasang khemah kan, khemah yang bulat tu, dia mesti ada tiang utama, itu adalah solat. Jadi dia tak boleh berdiri hanya tiang utama saja, khemah tu akan kucuk kan, dia tak boleh kembang. Begitulah dengan kedudukan Islam, di mana kita tak boleh berdirinya Islam hanya semata-mata solat, tetapi dia hendaklah didirikan rukun-rukun Islam yang lain, dan segala apa yang kita buat itu hendaklah mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang satu lagi yang penting ialah, lalu Tuan Guru melihat bahawa kita nak wujud suasana Islam ini bukan sahaja pada solat, wajib kita solat, tetapi juga kita kena lihat dari sudut makan minum. Makan minum kita, sumber pendapatan kita hendaklah daripada sumber yang halal. Baru kita nak dapat solat yang khusyuk. Jadi makna kalau setiap umat tu solat dengan khusyuk, maka dengan sendirinya
syariat Islam yang lain dia akan laksanakan dalam kehidupan selepas solat. Jadi sekarang ni masalah kurangnya khusyuk kan, menyebabkan solat yang didirikan tidak dapat mencegah kemungkaran. Sebab itu disarankan pertama selain daripada solat, kita kena jaga makan minum kita supaya semuanya halal. Sumber pendapatan kita halal. Dia kata disebut sini bayar bil air pun dari sumber yang halal. Semua sumber yang kita dapat tu hendaklah daripada halal. Sekejap ya. Baik sahabat semua. Dan juga ini juga mempengaruhi hati kita sama ada khusyuk atau tidak. Jika kita teliti, maka suka bagi kita khusyuk kerana pemakanan rohani tidak sesuai. Maknanya jalan ketiga yang Tuan Guru berikan, pertama sumber makanan dan minuman halal, kedua sumber pendapatan yang halal, ketiga hendaklah kita beri makanan kepada rohani kita. Maknanya roh kita ni hendaklah jangan dibiarkan layu, letih, tetapi hendaklah kita beri makanan roh kita ini, rohani kita ni bukan sahaja sembahyang tetapi zikrullah. Zikir dalam arti kata mengingati Allah. Jadi hendaklah umat Islam yang sembahyang ini, mukmin ini, dalam aktiviti ekonomi, rumah tangga, muamalah, politik, di pejabat atau luar pejabat, ya, dalam seluruh aktiviti yang di luar solat tu, yang kita sebut urusan keduniaan itu, hendaklah juga dalam bentuk, hendaklah apabila beraktiviti itu dia mesti ingat Allah. Maknanya suasana zikrullah, mengingati Allah itu perlu juga wujud dalam muamalah selepas sembahyang, selepas solat. Contoh dalam bab ekonomi, perbankan, kan, pergi bank, rumah tangga, sosial, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya, politik. Hendaklah dalam ditadbir, diurus mengikut zikrullah. Dan suasana zikrullah maksudnya mengingati Allah. Ingat Allah tu makna apa? Kita mesti ingat Allah mengawasi kita. Kita tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tak berlaku penindasan. Kalau di bank tu tak berlaku riba. Ya. Dan juga hendaklah suasana kerja yang integriti, kan, tak ponting dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Ya. Jadi suasana zikrullah itu bukan sahaja perlu diwujud dalam solat tetapi juga di luar solat. Dalam ekonomi, dalam percakapan, apa saja urusan jual beli dan sebagainya, maka tak berlakulah penipuan. Hari ini kita lihat, ya, suasana terbaru ini saya sebut jugalah supaya kita nampak kan suasana terbaru ni. Kita tengok kan, kadang makanan kita disorok. Kan, disorok, orang panggil apa istilah tu. Telur pun payah nak cari kan. Jadi kalau orang yang beriman, dia tak akan buat benda yang macam tu, yang menyusahkan orang, nak naikkan harga kan. Sorok barang tu memang dilarang dalam Islam, ada hadis Nabi melarangnya. Ya, jadi tetapi sayangnya ekonomi kita ni dipegang oleh orang-orang bukan Islam. Sebab itu kita orang Islam ni hendaklah sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk pegang ekonomi kita supaya kita tidak ditindas. Kan, suasana sekarang ni memang sedihlah. Ya, baiklah. Jadi nasi dalam pinggan pun akan susah untuk dimakan jika kita tidak usaha. Begitulah. Maksud di sini, kita nak makan pun susah kalau kita tidak berusaha. Lah pinggan pun kalau tak suap, payah kan. Begitulah. Begitulah juga dengan kita nak khusyuk, kita perlu berusaha mujahadah. Kan, mujahadah untuk betul-betul khusyuk, untuk membuang segala ingatan yang lain dari Allah. Begitu juga untuk meninggalkan perkara maksiat, rasuah, rokok dan apa saja maksiat-maksiat yang lain. Maka hendaklah kita ada mujahadah, kesungguhan untuk meninggalkannya.
Caranya ialah kita ingat kesusahan di neraka, maka mudahlah kita melakukan perubahan. Kalau kita hidup ni kena ingat Allah melihat kita, ada dua benda yang penting. Ingat Allah melihat kita, ingat pula apa tu? Allah melihat kita, dan kenangkan balasan di akhirat, kepedihan api neraka. Dan malaikat catat amal kita, apa saja kita buat di dunia, sudah tentu kita akan menjadi orang yang beriman, taat, patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan kedua. Soalan kedua yang ditanya oleh saudara Anwar ni, bercakap soal kempen sembahyang, ibu bapa dan guru saja seolah-olah disogok untuk bertanggungjawab menyuburkan anak-anak sembahyang. Peranan kerajaan pula bagaimana? Ya. Jadi wartawan ni tanya, kita nampak macam soal kempen sembahyang ni hanya ibu bapa guru saja. Bagaimana peranan kerajaan? Lalu dijawab oleh tuan guru pengarang buku ini, orang pertama sekali memulakan kempen sembahyang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah ketua negara Islam di Madinah yang menguasai segala portfolio pada masa itu. Jika Nabi sendiri kempen sembahyang, kenapa kerajaan kita dan Perdana Menteri kita tidak membuat perkara yang sama? Perdana Menteri sendiri patut pimpin orang sembahyang. Sepatutnya begitulah. Kalau dulu di zaman kegemilangan Islam, Perdana Menteri atau ketuanya, presidennya, khalifah adalah imam sembahyang. Dan dia wajib mengepin orang melakukan solat bagi orang Islam. Kerana bila orang solat, maka kemungkaran akan terhapus, masyarakat akan menjadi baik. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an amat mengambil berat tentang sembahyang, dan dia menghukum rakyatnya yang tidak sembahyang. Ini patutnya Perdana Menteri usahakan. Ya, bukan sahaja nak naik taraf ekonomi, baiki keadaan ekonomi, tetapi juga pastikan dia umat Islam ini membuat amrul ma'ruf, buat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibu nak tinggal kemungkaran dan kebaikan boleh dibuat ialah melalui solat. Maka kerajaan bertanggungjawab untuk mengempin masyarakat Islam melakukan solat. Ini jawapan tuan guru. Summa furidat alayya salawatul khamsina salatan kulla yaumin. Kemudian diwajibkan ke atas aku 50 kali solat dalam sehari. Ini pasal peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi disuruh diwajibkan dengan 50 kali solat sehari semalam. Tetapi alhamdulillah, ni hadis riwayat Bukhari ya. Tetapi nasib baik dia kata kita akhirnya diwajibkan sembahyang 5 kali sahaja setelah Nabi minta berunding untuk kurangkan, memandangkan di luar kemampuan umatnya. Ya. Baiklah. Soalan ketiga. Bagaimana menegakkan semangat solat di luar sembahyang agar khusyuk pula sembahyang kita dalam solat. Ia satu kitaran. Solat yang khusyuk mengagungkan Allah dalam sembahyang itu dibawa keluar untuk terus mengagungkan Allah dalam segala segi di luar sembahyang. Ustazah baca balik soalan ni. Bagaimana menegakkan semangat solat di luar solat agar khusyuk pula solat kita dalam sembahyang. Ia satu kitaran. Solat yang khusyuk mengagungkan Allah dalam sembahyang itu dibawa keluar untuk terus mengagungkan Allah dalam segala segi luar solat. Bismillah. Maaf ya. Baik sahabat semua. Maksudnya di sini, kita nak bawa semangat solat di luar sembahyang. Di luar sembahyangnya maknanya dalam aktiviti hidup kita. Kita nak bawa semangat solat tu dalam aktiviti hidup. Bukan hanya semangat solat khusyuk itu dalam sembahyang, tapi di luar solat. Kesannya kita bukan saja mengagungkan Allah dalam solat, tapi juga kita agungkan Allah di luar solat. Bagaimana makna agungkan Allah luar solat? Maksudnya ialah kita taat, patuh, takut pada Allah di luar solat sehingga kita jadi orang yang taat. Kita tak sanggup melakukan maksiat selepas solat dalam aktiviti hidup. Tuan Guru menjawab bahawa khusyuk tak khusyuk ini melibatkan hati. Khusyuk sendiri adalah kegiatan kolbu. Bagaimana kolbu nak aktif sedangkan makanan bagi kolbu tidak diberi. Makanan kolbu tadi nasi yang halal, air yang halal, pakaian yang halal. Halal walaupun payah, tetapi apabila kita yakin benda halal saja yang berguna di akhirat, maka kita berasa semangat. Jadi Tuan Guru menjawab bahawa nak khusyuk ni kerja hati.
Bagaimana hati tu boleh khusyuk kalau makanan hati kita tak aktifkan. Maknanya kita tidak cari makanan halal, sumber yang halal, pakai yang halal. Bagaimana kita nak dapat khusyuk? Jadi oleh itu kita mesti bersemangat mencari yang halal, yang berguna di akhirat. Maka kita bersemangat untuk mencari yang halal untuk mendapat khusyuk. Jika tidak halal, ia menjadi bahan bakaran api neraka. Apa guna ketika itu? Pandailah kita mengaktifkan kalbu kita dengan cara menggunakan barang perkhidmatan yang halal. Jadi Tuan Guru menyarankan untuk mendapat khusyuk, salah satu caranya ialah makanan yang halal. Ya, sumber pendapatan dan sumber apa yang kita guna itu semua halal. Ya. Kalbu yang selalu berhutang tapi tidak membayarnya, ini salah satu juga. Orang yang berhutang tapi tak bayar. Kan bagaimana nak dapat khusyuk dalam solat? Kerana dia dah buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Baik, jadi makna itu jawapan Tuan Guru bahawa dia tekankan untuk mendapat khusyuk dalam solat ni perlu kepada makanan dan sumber pendapatan yang halal. Baru dia boleh menjinakkan hatinya untuk kuat bermuajahadah, untuk mendapat kehadiran hati kita ni semasa solat dengan mengingati Allah SWT. Jadi kalau benda tu tak halal, apa yang kita makan, minum, apa yang kita pakai, kereta kita semua dari pinjaman yang tidak halal, bagaimana Allah nak jadikan hati kita ini terikat dengan Allah SWT? Soalan seterusnya. Apa erti seruan mari sembahyang, hayya 'alas solah, dan mari menuju kemenangan, hayya 'alal falah? Jadi pengarang tanya, bukan pengarang, wartawan tanya, apa erti hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah? Jawapan diberi oleh Tuan Guru, hayya 'alas solah bermakna sembahyang. Sembahyang berbentuk fizikal, iaitu rokok, sujud, berdiri. Makna solat tu dia adalah perbuatan fizikal. Solat, rokok, sujud, berdiri dan sebagainya. Tetapi al-falah bersifat qalbu. Bermakna falah membajak tanah itu. Dengan bahasa Arab, al-falah makna menghasilkan ladang tanaman dan buahan tetapi tidak membajak tanahnya terlebih dahulu. Ini ibarat saja. Makna al-falah di sini dikaitkan dengan sembahyang, ia membajak nafsu. Kalau kita nak dapat hasil padi, kita kena bajak sawah dahulu. Begitulah juga sahabat-sahabat semua. Kalau kita nak kejayaan dalam hidup kita, kejayaan yang dimaksudkan ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan al-falah. Jadi kalau seorang tu nak al-falah, kejayaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia membajak nafsunya. Apa maksud bajak nafsu? Nafsu jahat ini perlu dibedah, dibongkar dan dihancurkan. Ini bahasa Tuan Guru yang amat mendalam kan? Yang mendalam, yang begitu baik. Maknanya nafsu ni perlu, nafsu jahat ni perlu dihancurkan, perlu dilawan dan dihancurkan, dibinasakan. Nafsu baik saja kita ambil. Nafsu yang dibongkar itu akan menghasilkan buah. Buahnya ialah disebut sebagai khusyuk. Iblis lari daripada kita dan malaikat mengumuruni kita. Inilah hasil daripada usaha membajak yang dilakukan oleh kita melalui solat ke atas nafsu sendiri. Jadi maksudnya di sini, makna hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah ini ialah, hayya 'alas solah tu ialah gerakan fizikal. Hayya 'alal falah ialah membajak nafsu, sehingga nafsu jahat ini perlu dibunuh, perlu dikalahkan, sehingga nafsu kita boleh bentuk, didik dengan taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh pada Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kepada kehendak Allah. Tunduk kepada kehendak Allah dengan mematuhi segala suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau kita berjaya, maka sudah tentu iblis akan lari dan malaikat mengurungi kita. Malaikat rahmat membisikkan kebaikan pada kita dan mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu perlu kepada mujahadah.
kan, membajak nafsu jahat supaya hati terfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawa kepada kehidupan, iaitu suasana aktiviti kehidupan sosial ekonomi kita, berniaga kita, kerja kita mestilah dalam bentuk yang mengagungkan Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya, tak ingat dah soalan keberapa sahabat semua, iaitu sembahyang itu sumber kekuatan. Dengan sembahyang kita boleh jadi kuat. Kuat yang bagaimana itu maksudnya. Jadi disebutkan sembahyang ni sumber kekuatan. Dengan sembahyang kita boleh jadi kuat. Kuat apa yang dimaksudkan di sini? Jawapan Tuan Guru, kekuatan daripada dalam. Kekuatan bukan datang dari lutut dan tangan. Lutut kita bergerak jika dalaman kita kuat. Kita akan jadi tak bermaya walau bagaimana kuat pun lutut kita. Begitulah juga dengan kalbu. Kalbu kita tidak akan kuat jikalau pun makan nasi 5 kali sehari. Jika nasi itu haram. Kalbu akan kuat jika nasi itu halal. Dan halal itu iblis akan lari. Akan tumbuhlah sifat berkehendak pada Allah dan takut pada neraka. Sebab itu Nabi SAW diberikan 2 gelaran, Naziran wa Basyiran. Ini saya baca jawapan Tuan Guru dulu. Naziran wa Basyiran. Naziran wa Basyiran. Nazir bermakna menimbulkan rasa gerun dalam hati manusia kepada Allah. Basyir menimbulkan rasa gembira dalam hati manusia kerana kita akan dapat pahala dan layanan istimewa dalam akhirat. Jadi sahabat-sahabat semua, sumber kekuatan yang kita sebutkan di sini, sembahyang itu sumber kekuatan. Dengan sembahyang kita boleh jadi kuat. Kuat yang bagaimana? Ialah kekuatan hati. Kekuatan iman. Kalau kuat fizikal saja, iman kita tak kuat, kita tak jadi juga sahabat semua. Kan? Sebab itu orang yang duduk tepi solat, tepi masjid, surau, dia tak ada kekuatan iman, tak boleh pergi juga masjid. Tetapi orang yang berpuluh kilometer boleh pergi ke masjid, naik kereta jauh dia pergi. Nak mendengar majlis ilmu kerana dia ada kekuatan iman. Dari mana kekuatan iman itu datang? Dia datang daripada solat yang khusyuk dan sumber pendapatan yang halal dan mujahadah diri. Mujahadah diri. Maknanya di sini sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah membawa 2 prinsip, naziran wa basyira. Nazir bermakna menimbulkan rasa gerun hati manusia kepada Allah. Basyir menimbulkan rasa gembira. Nazir bermakna menimbulkan rasa gerun dalam hati manusia pada Allah. Basyir menimbulkan gembira dalam hati manusia. Kita akan dapat pahala dan layanan istimewa ke alam akhirat. Jadi Rasulullah SAW bawa 2 prinsip dalam dakwahnya, nazira wa basyira. Nazir makna dia mengajak manusia ni melalui Al-Quran dan dakwahnya, mengajak manusia gerun dalam hati kepada azab Allah. Basyir menimbulkan rasa gembira dalam hati manusia untuk mendapat layanan pahala yang istimewa di akhirat nanti. Sahabat-sahabat semua, kalbu kita akan jadi kuat apabila kita beri makanan dari sudut zikrullah dan ibadah, dan sembahyang yang khusyuk. Dan apabila kita akan menjadi orang yang takut pada Allah apabila kita ada kekuatan diri kita melalui solat, melalui pematuhan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya. Soalan dari wartawan, bolehkah orang Islam yang tidak sembahyang tapi dia kata dia tidak kacau orang, dia boleh kontrol akhlak dia? Jika sembahyang pun jahat, lebih baik tidak payah sembahyang. Ini adalah soalan orang yang liberal, sekular, yang melihat solat tu dari sudut sembahyang saja, ingat Allah, dari kehidupan dia boleh ikut cara yang lain. Jawapan Tuan Guru, ini fikiran dia. Cuba tunjuk pada saya, adakah Nabi Muhammad SAW pernah bercakap seperti ini? Jika ada, di mana? Adakah sahabat bercakap seperti ini? Atau dia tiru fikiran orang yang tak pernah sembahyang atau benci sembahyang? Kita hidup di dunia dengan pengakuan syahadah.
kita berpengakuan bahawa kita mengaku bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pernahkah Allah mengutus Nabi untuk bercakap dalam ayat seperti di atas? Jadi ada ke Nabi cakap begini? Tidak ada. Di akhirat kelak kita nak cari siapa yang untuk menunjukkan jalan, mendapat perlindungan dan beri syafaat. Jika tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kita nak tuju kepada siapa jika tidak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini bahawa kata-kata ini bukan dari Nabi, dari orang-orang yang kacau fikirannya. Salah sama sekali kalau kita kata boleh ke orang Islam yang tak sembahyang tapi apa salahnya dia tak sembahyang, dia tak kacau orang. Dia boleh kontrol akhlak dia. Kalau sembahyang pun jahat, lebih baik tak sembahyang. Ini adalah kata-kata yang salah, yang Nabi tak sebut, yang sahabat tak sebut. Dan Tuan Guru kata di akhirat nanti kita nak cari siapa? Nak cari Rasulullah untuk mendapat syafaat. Ini adalah kata-kata orang yang tidak faham Islam, yang melihat sembahyang ni tidak penting. Yang penting perangai baik. Kan itu adalah salah sama sekali. Sebab itulah disebutkan bahawa setiap kali azan disebut Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, Tuhan mensyariatkan surah azan dan solat yang akan dirikan, berilah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Wasilah ini ialah petunjuk jalan yang kita nak guna di akhirat. Kelak apabila bangun dari kubur, tiada siapa yang akan mandu kita melainkan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita sebut al-wasilah, iaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi di sinilah kita perlu akur pada seruan Nabi SAW, kerana di akhirat nanti kita akan bertemu Nabi. Jadi dakwaan tadi adalah salah sama sekali. Ya, jangan kata tak apa aku tak sembahyang pun aku baik. Itu adalah salah. Cakap-cakap yang salah. Semoga dakwaan ini akan orang yang mendakwa ini akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan akhir sekali ialah, bolehkah sebuah rumah tangga itu bahagia tanpa sembahyang? Kerana ramai juga orang Islam tidak sembahyang tapi tetap bahagia. Mereka kaya, duit banyak, dia sihat, anak-anak cerdik, dapat keputusan cemerlang. Ini soalan yang selalu ada orang timbulkan. Bolehkah rumah tangga bahagia tanpa solat? Kerana ramai orang Islam, dia tak sembahyang tapi dia bahagia. Dia kaya, hidup duit banyak, dia sehat, anak-anak cemerlang. Apa dia awak Tuan Guru? Takrif bahagia dalam Islam meliputi dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksaan api neraka. Jadi takrif bahagia bukan hanya di dunia dengan anak pandai kaya raya, tetapi bahagia yang sebenar ialah bahagia di akhirat. Dapat kebaikan di akhirat dengan syurga dan dipelihara dari siksaan neraka. Dia orang tak sembahyang ni kalau dia tak bertaubat, dia akan diazab di akhir neraka. Dia tak akan bahagia. Atas dunia Allah sebut bahawa dia ada antara manusia orang yang cuma pentingkan kebahagiaan dunia tetapi tidak mengira hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Apa yang orang sebegini mahukan ialah kesenangan dan kebahagiaan dunia saja. Itu pun tanpa mengira halal haram. Di sini jelas bahawa kebahagiaan orang Melayu yang tidak menghiraukan Islam berbeza dengan kebahagiaan orang Melayu mukmin. Orang Islam dia pentingkan kebahagiaan kedua-duanya iaitu dunia dan akhirat, bukan bahagia di dunia. Jika kita seronok di dunia tetapi diazab di akhirat, tiada maknanya. Ini bertujuan untuk melawan sesiapa saja membawa fikiran sesat, sama yang ada dipimpin oleh kerajaan atau ketua kerajaan, pemimpin dan sebagainya. Jadi kita perlu di sini di mana kita perlu mengambil konsep bahagia. Kalau nak ikutkan bahagia, Tuan Guru sebut Namrud pun bahagia di dunia, kan? Ya, yang Namrud seorang raja bahagia di dunia.
Tetapi Nabi Ibrahim diutus untuk melawan Namrud. Begitu juga Firaun. Kan? Dilawan oleh Nabi Musa. Firaun lah orang paling kaya. Ikutkan dia bahagia, tetapi sebenarnya tidak. Sebab itu Allah utuskan Nabi Musa AS lawan Firaun. Ya, walaupun bapa akak dia sendiri. Ya. Jadi di sini punca bahagia bukan kita lihat kepada dunia. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ikutkan dia bahagia. Tetapi bukan bahagia di akhirat. Tetapi dia akan sengsara di akhirat. Jadi sebuah rumah tangga, maknanya orang Islam mukmin dia kena lihat bahagia itu dari sudut bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat, sahabat-sahabat semua. Ya. Sebab itu kita tidak lihat kebahagiaan itu hanya dari sudut material, tetapi kita nak redha Allah di akhirat nanti dia akan mendapat menghuni syurga Allah walaupun di dunia dia derita. Kita tak nak kita dapat bentuk istidraj, dapat harta segala tetapi Allah tidak redha pada kita. Ya. Jadi berakhirlah ulasan buku ini pada hari ini, ya. Dengan kita tamatkan dengan bab 30, iaitu kita ambil dengan tajuk dari hati ke hati, soalan saudara Anwar Bakri Harun kepada Tuan Guru dengan beberapa soalan yang dikaitkan soalan solat dengan kehidupan. Ya. Jadi kita sama-sama doakan semoga semua penonton yang mendengar ini Allah kurniakan kita nikmat khusyuk dalam solat. Kerana kita dah habis belajar bab 30 bab buku khusyuk dalam solat. Moga-moga Allah bantu kita semua, bantu ustazah yang bercakap ini, bantu sahabat-sahabat semua, ya, bantu orang-orang mukmin, anak-anak kita, saudara mara kita, jiran kita semua, ya, sahabat-sahabat kita. Semoga Allah beri kekuatan pada kita, Allah bantu kita untuk mendapat khusyuk dalam solat. Jadi ustazah akhiri dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita bincang bab bahagia tadi, ya. Kita ambil satu sabda Nabi. Ini maksud hadis Rasulullah SAW. Maksud hadis ini adalah hadis kursi. Ini tentang bahagia orang kaya tadi kan. Tentang orang kaya tapi lupa Allah, tak sembahyang dan sebagainya. Daripada hadis ini ada hadis kursi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kaya di dunia yang termasuk penghuni neraka waliyazbillah didatangkan pada hari kiamat lalu dicelupkan sekali ke neraka. Orang paling kaya di dunia yang tadi tu lalu dibawa ke, dia ni termasuk golongan penghuni neraka, didatangkannya pada hari kiamat lalu dicelupkan dalam neraka, sekali je celup dalam neraka. Setelah itu dikatakan padanya, ditanya pada dia ni yang kena celup sekali ni, orang kaya ni, wahai anak cucu Adam, adakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apa kau pernah merasa kenikmatan sedikit pun? Maknanya, wahai anak cucu Adam, adakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apa kau pernah merasa kenikmatan sedikit pun? Kat dunia dulu. Orang kaya yang kena celup di api neraka ni jawab, tidak demi Allah wahai Rabb. Tidak. Kemudian ini orang yang paling kaya kat dunia ni, tetapi oleh kerana dia durhaka pada Allah, celupan pertama dicelup, Allah tanya dia, wahai anak cucu Adam, adakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Kau pernah merasa kenikmatan? Kau pernah rasa nikmat? Kau pernah rasa kebaikan yang dulu kau hidup dunia kaya raya? Dia jawab apa? Tidak demi Allah wahai Rabb. Kemudian orang paling sengsara di dunia yang termasuk penghuni syurga didatangkan, kemudian ditempatkan di syurga sebentar. Setelah ditanya padanya, wahai anak cucu Adam, apa kau pernah melihat kesengsaraan sedikit pun? Apa kau pernah merasa sengsara sedikit pun? Penghuni syurga yang susah ini jawab, yang susah di dunia jawab, tidak demi Allah wahai Rabb. Aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun. Dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan pun. Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Muslim. Ya, sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Ustazah baca maksud saja. Di mana dalam hadis ni Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhirat, ya,
Orang yang paling kaya akan dicelup ke neraka. Ditanya, kau pernah bahagia tak? Kau pernah senang tak? Tak. Banyak sengsaranya, pedihnya azab di akhirat. Kekayaan yang dia kecapi selama di dunia, dia tak rasa sedikit pun. Sebab sengsara dan pedihnya azab akhirat. Jadi kekayaan dia tak ada apa pun, tak ada apa. Tetapi, bila ditanya pada orang yang hidupnya susah di dunia, paling sengsara di dunia, yang sengsaralah susahlah hidupnya, tapi dia beriman, dia dimasukkan ke syurga. Jadi masa masuk sekejap tu, Allah dah tanya dia. Ditanya, wahai anak cucu Adam, apakah kau pernah melihat sengsara sedikit pun? Kau pernah sengsara ke? Sedikit pun. Kau pernah sengsara tak dulu? Disebabkan terlalu nikmatnya syurga. Mereka jawab, tidak, demi Allah wahai Rabb. Aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun. Dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan pun. Subhanallah. Kerana nikmat syurga, segala kesusahan di dunia, keperitan, kesusahan, dia tak rasa sedikit pun. Kerana nikmat syurga lebih berharga, lebih nikmat dari segala-galanya. Dari kesengsaraan tu hilang. Kesimpulannya sahabat semua, tak ada gunanya kita hidup di dunia tak semayang. Hidup walaupun bahagia, senang lenang, tapi di akhirat nanti sengsara. Ini jawapan orang yang derhaka pada Allah. Dia tak rasa apa dah. Kan? Apabila andai kata apabila dia dihukum ke neraka. Wal-iyazubillah. Jadi Ustazah rasa setakat itu je lah. Moga hadis ini dapat memberi satu tazkirah peringatan pada kita. Layarilah hidup kita ini dengan mencari redha Allah. Jagalah solat kita. Berimanlah kita pada Allah. Taatlah pada Allah. Dan takutlah kita pada takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkanlah kita daripada mendurhakai Allah. Jadi segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah adalah kekurangan daripada diri Ustazah. Ustazah minta maaf. Dan kita mohon ampun pada Allah. Kita minta pertolongan Allah. Moga Allah hadiahkan kita nikmat khusyuk dalam solat. Sama-sama kita bermujahadah sahabat semua. InsyaAllah di episod yang akan datang kita akan bincang pula ulasan buku yang lain. InsyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita, tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.